Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim hari ini berkata bukan mudah untuk menjalankan seberang siasatan terhadap golongan kenamaan. Justru, beliau meminta rakyat menyokong usaha kerajaan dalam menyiasat golongan atasan termasuk individu yang bergelar tun berhubung kecurian dana kerajaan. Kami akan kejar menyengak itu, saya tidak peduli. Bila kita nak ambil tindakan ke atas golongan tersebut, rakyat marah. Perdana Menteri ini kasar sangat. Bagi saya aneh, sepatutnya kamu sokong. Bukan senang tahu mahu siasat tun-tun. Siasat ketua kampung senang, siasat cikgu sekolah lagi senang. Saya mahu siasat orang kaya yang besar-besar curi duit, ingat senang ke? Tak senang. Kita mahu jaga negara ini, jangan bagi orang curi harta rakyat. Katanya ketika berucap di Majlis Sambutan Pesta Ponggal Kebangsaan 2024 di dataran Majlis Perbandaran Klang, Padang Ceti di Klang malam ini. Pada 17 Januari lepas, Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM mengesahkan pihaknya mengambil keterangan daripada seorang anak bekas Perdana Menteri dipercayai berhubungan perniagaannya pada akhir tahun 1990-an. Sebelum itu, isteri Tun Daim Zainuddin, Toh Puan Naimah Abdul Kadir dan dua anaknya hadir ke Ibu Pejabat SPRM, dipercayai bagi membantu siasatan berkaitan bekas Menteri Kewangan dan ahli perniagaan itu. Disember lepas, SPRM menyita bangunan Menara Ilham di Kuala Lumpur dipercayai berkaitan kes penyelewengan dana negara berjumlah lebih RM2.3 bilion membabitkan seorang tokoh korporat dan bekas Menteri Kanan. Dalam pada itu, Anwar mengingatkan pemimpin masyarakat India supaya tidak terbawa-bawa dengan sentimen melampau yang tidak akan menguntungkan negara. Beliau berkata semua kaum ketika ini membuat tuntutan agar masalah diselesaikan segera dan kerajaan akan menggunakan konsep Madani yang adil untuk semua pihak. Untuk menyelesaikan masalah kaum India, kita bukan sahaja memberikan peruntukan RM100 juta melalui unit transformasi masyarakat India Malaysia Mitra. Sebaliknya, kita juga selesaikan melalui program lain seperti tandas sekolah, kemiskinan tegar rumah pejabat awam dan RM30 juta melalui tabung ekonomi kumpulan usaha niaga nasional tekun. Saya juga meminta semua kementerian termasuk Kementerian Kewangan, Kementerian Sumber Manusia dan Kementerian Perpaduan Negara untuk mengenal pasti masalah rakyat tanpa mengira kaum, katanya. Sementara itu, Anwar juga berkata selepas kerajaan berjaya membasmi kemiskinan tegar di Kuala Lumpur dan Negeri Sembilan, beliau kini menunggu laporan lengkap dari Selangor dalam tempoh 2 minggu berkenaan perkembangan sama. Sudah tentunya Selangor kita dapat uruskan dengan baik, dengan hasil yang baik dan boleh serta mampu selesaikan. Saya yakin Selangor, Kuala Lumpur, Negeri Sembilan beres masalah kemiskinan, katanya. Politik antara resepsi adalah persepsi. Dalam konteks politik moden, persepsi dikaitkan dengan propaganda bagi yang meyakini propaganda sebagai strategi politik. Kesilapan besar sudah terjadi kerana propaganda tidak semestinya menjadi kenyataan. Dalam realiti politik Malaysia, Anwar Ibrahim mungkin di antara politikus yang diharapkan tidak lama menerajui kerajaan dengan pelbagai alasan yang diberikan oleh musuhnya. Ada yang berani mendakwa kerajaan Madani pimpinan Anwar tumbang Januari ini walaupun alasannya sekadar propaganda. Sekarang, Januari semakin tiba ke penghujung. Orang yang mendakwa Anwar tumbang terpaksa mencari alasan baru semata-mata untuk menghiburkan pengikut mereka selain memujuk hati sendiri. Mampukah Anwar berdepan propaganda politik? Peperangan pada zaman moden ini bukan hanya tentang senjata, strategi dan bom untuk mengalahkan lawan. Propaganda media sosial juga menjadi penting.
American Historical Association menyebutkan propaganda bertujuan untuk menurunkan keinginan musuh untuk melawan dan hal itu dilakukan melalui beberapa cara. Antaranya ialah dengan menggambarkan keberhasilan pihak propagandis. Cara lain adalah dengan menggambarkan superiority moral dari perjuangan musuh. Ini adalah strategi satu pihak untuk mengintimidasikan musuh dan memisahkan mereka daripada rakyat dan menghancurkan perlawanan dengan memberikan bukti bahawa sebahagian besar rakyat telah tertipu serta disesatkan. Hari ini, bukan rahsia umum bahawa isu agama dan bangsa dipermainkan secara terbuka walaupun tanpa logik akal. Dalam konteks propaganda, logik kurang diperlukan kerana emosi yang menjadi keutamaan. Anwar tentunya arif kerana pengalaman siasa selepas 1998 mengejar dia, mengenal musuh yang sepatutnya peranan laskar cyber dalam konteks moden perlu ditangani. Dakwaan kerajaan membelakangi kepentingan Melayu dan Islam perlu dinoktakan. Mark Owen Jones, seorang profesor kajian Timur Tengah dan Humanoida Digital di Universiti Hamad bin Khalifa, dalam sebuah artikel di Al Jazeera menyatakan media utama dan media sosial penting dalam pembentuk pendapat umum. Salah satunya adalah dengan menggambarkan keberhasilan pihak propagandis ketika era Perang Dingin propaganda media barat terhadap Pakatan Warsaw yang disebut Blok Timur amat keterlaluan. Persaingan bukan sahaja membabitkan dominasi pengintipan CIA dan KGB, malah percenggahan ideologi kapitalisme, sekularisme dan komunisme. Dalam konteks Malaysia, golongan kanan dianggap murni dan suci kerana kononnya menegakkan sistem demokrasi raja berperlembagaan. Golongan komunis dan sosialis dianggap kiri dan anti-sosial sekaligus musuh demokrasi. Gerakan pelajar dekad 1970-an yang dikaitkan sebagai golongan kiri tidak terkecuali dianggap pro-komunis. Anwar Ibrahim Ali dan Hishamuddin Rais pernah dimomokkan ejen Soviet Union yang cuba menghasut gerakan pelajar di kampus. Kemudian Anwar menyertai UMNO pada 1982 dan imej dia dipulihkan sebagai pemimpin muda Islamik oleh propagandis tempatan.